jika kita menjalani kehidupan dari hari ke hari, jujur, penuh cinta, kasih sayang, dan tidak mementingkan diri sendiri, maka secara otomatis semua itu akan membawa kita semua menuju kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah novel, yaitu novel Di Sebalik Dinara. Novel ini mempunyai pengarang, yaitu Dayang Nur, dan penerbit dari Utusan Publications dan distributors Sendirian Berhad. Tahun terbitan ialah 2014 dan mempunyai 232 muka surat, manakala ilustrasi hitam putih dan dari maklumat merupakan novel komponen sastra. Novel ini berkisahkan tentang seorang gadis jenius bernama Farisha. Farisha mula mengenali Akram dalam penerbangan dari lapangan terbang Senai ke Kuala Lumpur. Selepas itu, Akram menawarkan sebuah projek mini kepada Farisha dan Rosman ketika mereka bertemu dengan Akram dalam The 3D Malaysia Computer Security Symposium. Setelah bersetuju, Akram, Khairul, dan Alia, Dr. Messi menawarkan 1.50 juta ringgit Malaysia kepada Farisha dan Rosman untuk menggodam 3 kelompok komputer di Softlab. Mereka menggodam komputer di Softlab dalam tempoh 1 bulan. Syida pula diminta oleh Softlab untuk menulis rencana, manakala Farisha akan menggodam dan mengukuhkan sistem Dinara, dan Syida merupakan pelan sandaran yang terakhir. Projek Dinara di Softlab terpaksa dihentikan karena Kal terlantar akibat barang khusus. Dr. Messi mengetuai projek Dinara, dan di dalam badan Farisha telah dimasukkan satu telepati chip yang dapat berhubung terus dengan Kal. Semua perbuatan Farisha dengan Kal dilihat oleh Dr. Messi, Akram, dan Khairul Anwar. Sejak itu kesihatan Farisha kurang stabil, dan Syida pula dapat mengesan misteri dalam projek Dinara apabila nama Medina dipadamkan dari sejarah syarikat Softlab. Farisha melawat Azrai dan terkejut, terkena serangan jantung serta mengetahui hakikat bahawa dia anak angkat dalam keluarga Azrai. Keesokan harinya, Farisha pingsan di Softlab lalu dikejarkan ke hospital. Dr. Messi merancangkan plan B untuk menjadikan Syida sebagai pengganti Farisha. Syida menjalani sesi bawah sadar untuk berkomunikasi dengan Kal. Farisha mengalami mimpi bertemu dengan ibunya, iaitu Medina atau Marilyn. Farisha memberitahu Azrai bahawa Marilyn menghubungi dan menyebabkan Azrai membawa Farisha keluar dari hospital menuju ke selatan. Farisha telah diculik oleh pembantu-pembantu Marilyn di hentian Pago. Kedatangan Marilyn ke Softlab telah membongkarkan rahsia bahawa dia ialah ibu kandung kepada Farisha, dan pada akhir sekali Kal juga telah menghembuskan nafasnya yang terakhir pada pukul 7 malam. Novel ini mempunyai watak dan perwatakan, yaitu
Farisha ialah merupakan watak utama dan gadis berumur 26 tahun. Farisha ialah gadis yang pakar dan bijak dalam penggunaan teknologi. Dan Farisha ialah anak kandung kepada Medina atau Marilyn dan Carl. Kedua, Carl. Carl ialah bapa kandung Farisha dan seorang saintis yang percaya mencipta pelbagai teknologi. Ketiga ialah Marilyn atau Medina. Marilyn merupakan wanita keturunan Portugal dan seorang yang bijak dan hebat dalam bidang sains. Beliau merupakan banyak membantu Carl dalam kerja-kerja penyelidikan dan akhirnya berdendam dengan Carl kerana persaingan dunia sains. Keempat ialah Shida. Shida merupakan kawan serumah Farisha dan merupakan seorang penulis yang berkelulusan dalam bidang undang-undang. Kelima ialah Akram. Akram merupakan pekerja di Softlab dan seorang lelaki yang ditemui Farisha di lapangan terbang Senai dan duduk bersebelahan dalam penerbangan ke Kuala Lumpur. Dan terakhir adalah Akim. Akim merupakan pekerja di Softlab dan juga Alia merupakan robot teknologi yang diperbuat daripada Carl. Dan Alia ini kuat cemburu dengan mana-mana wanita yang rapat dengan Carl karena Alia sangat menyayangi Carl. Permulaannya, Farisha dan Akram berkenalan di kapal terbang dan kemudian bertemu lagi di sebuah konvensyen berkaitan pengisian komputer. Perkembangannya, Farisha mengetahui dirinya merupakan anak angkat dan berasa sungguh sedih. Dan novel ini mempunyai klimaks iaitu rahsia terbongkar di mana Medina atau Marilyn ialah ibu Farisha dan Carl ialah bapanya yang telah sanggup mengeksploitasi anaknya untuk kepentingan kajiannya di Softlab. Nilai-nilai murni yang dapat saya ambil di novel ini ialah pertama, kasih sayang. Hubungan antara Azra dan Farisha yang menunjukkan kasih dan sayang antara ahli keluarga. Kedua, bertanggung jawab. Azra yang bertanggung jawab menjaga Farisha walaupun bukan keluarga kandungnya. Pengajaran yang dapat saya ambil dari novel Isabella Ginara ini ialah pertama, kita seharusnya menggunakan kemajuan sains dan teknologi untuk manfaat bersama dan tidak melanggar etika kemanusiaan. Kedua, kita wajib menunaikan amanah yang diberikan kepada kita karena jika tidak, nescaya orang tidak akan percaya kepada diri sendiri. Dan terakhir sekali ialah kita sebaiknya mengelakkan daripada bersikap mementingkan diri sendiri kerana ia akan merugikan dan menyakitkan perasaan orang sekeliling kita. Baiklah, di situ sahaja cerita saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.